Itu yang kita jelaskan pada minggu lalu. Kesimpulannya nak beritahu kita di sini bahawa Nabi SAW orang yang tegas. Kalau benda tu salah, dia cakap salah walaupun anaknya. Dan kalau benda tu tak kena tempat, dia akan beritahu dan dia akan beri alternatif. Seperti mana ini Abdullah, dia beri alternatif. Seperti mana Juwairiyah, dia beri alternatif. Seperti mana Zainab binti Jahsy, dia beri alternatif. Termasuk anaknya Fatimah, dia tak berikan ini satu pembantu, tetapi diberikan alternatif yang lain. Supaya siapa-siapa yang membaca itu, insya-Allah dia tidak suka meminta-minta, itu maksudnya. So ini ketegasan Nabi. Seperti mana kita ketahui satu kisah yang semua orang tahu. Apabila di kampung Nabi itu ada orang bawa seorang pencuri dan serahkan kepada Nabi. Mereka beritahu, ya Rasulullah, si fulan mencuri. Nabi cakap hukum, ya tak? Tapi orang ni secakap dengan Nabi, ya Rasulullah, ya tak? Sebenarnya orang ini anak kepada dia tu orang baik, orang ini macam-macam, ya tak? Kata-kata orang-orang tadi, ya tak, seolah-olah macam nak membela budak yang mencuri tadi. Seolah-olah macam gitulah kan. Dia bawa orang yang mencuri tapi minta ihsan supaya Nabi tidak, ya ini menghukum. Marah Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, lau binti Fatimah sarakah, kata Nabi. Kalaulah anak perempuan aku Fatimah mencuri, ya tak, aku potong tangannya. Nak mengingatkan kepada kita, inilah prinsip yang tegas yang ada pada Nabi. Bahawa yang salah tetap salah walaupun anak beliau. Seperti mana yang kita contohkan, Fatimah minta maid, ataupun Juwairiyah yang beribadah melampau-lampau, ataupun mungkin Zainab yang beribadah juga melampau-lampau, Nabi perbetulkan dan Nabi berikan alternatif. Jadi kita bawa dalil di sini bahawa yang salah tetap salah. Seperti mana Abdullah, orang yang ikhlas, orang yang kuat beribadah. Tapi dalam agama yang kita pelajari ini, salah tetap salah. Dan ini yang kita pelajari. Bab bersederhana di dalam beribadah. Nabi tidak mengizinkan Abdullah berpuasa setiap hari. Nabi tidak mengizinkan seseorang, hatta umatnya, walaupun ikhlas dan gairah untuk masuk ke dalam syurga, apabila mereka melakukan satu ibadah yang melanggar fitrah, melanggar yakni sunnatullah, melanggar hak-hak manusia. Orang-orang yang melakukan demikian mungkin boleh menganiaya diri mereka, membebankan walaupun ikhlas. Besar kemungkinan apa yang dilakukan Abdullah tadi siang hari terus nak puasa, mungkin boleh menyebabkan beliau nanti tidak sehat. Kerana kita ketahui lemahnya kita manusia ni. Apabila kita berpuasa, kita nampak kita lemah, itu baru berpuasa, belum lagi tak makan 3-4 hari. Nak mengingatkan kepada kita, di sinilah hinanya manusia. Baru 13 jam, 12 jam kita puasa, kita tak makan, lemah. Mengingatkan bagaimana Allah tu maha berkuasa, yang mana kita ni terlalu lemah. Lebih lemah lagi kita daripada yang ini. Kadang-kadang haiwan, binatang, hatta semut pun, ya tak? Semut walaupun kecil macam gitu, ya tak, hari-hari makan gula, tak pernah pun sakit kencing manis. Pernah dengar? Pernah dengar semut kencing manis? Tak pernah. Hari-hari makan gula, tapi kita terlebih gula sikit habis kena potong kaki. Nak menunjukkan kita ni lemah betul. Jadi di sini kita sebutkan, apabila seseorang yang beribadah ikhlas, ya tak, tapi ibadah tu melampau-lampau, mungkin menjejas kesihatannya. Ini yang Nabi tak suka. Sedangkan Nabi sebut, umatku yang terbaik adalah orang yang kuat daripada yang lemah, orang yang sihat daripada yang sakit, orang yang rajin daripada yang malas. Maksudnya disuruh kita menjaga kesihatan supaya kita sihat. Dengan kesihatan ini kita kuat dan kita rajin untuk beribadah. Jadi kita sebutkan di sini mungkin benda-benda yang menyebabkan kesihatan kita tak bagus juga Nabi larang. Apabila kita lemah, mungkin kita tidak mampu mencari nafkah. Ini menjadi pokok pembahasan kita. Lebih-lebih lagi kita orang Islam hari ini, khusus orang Melayu, disuruh kita kerja keras untuk naikkan ekonomi kita, supaya kita dapat hidup sama tinggi bila kita berdiri, sama rendah bila kita berduduk. Maksudnya supaya kita punya ekonomi lebih baik. Di antaranya supaya kita bekerja keras untuk mencari nafkah. Mungkin juga kalau kita melampau-lampau dalam beribadah, kita tidak dapat memberikan hak-hak keluarga, isteri, mungkin tidak menghormati tamu dan seterusnya. So hadis yang kita bincang pada minggu lalu, kenapa Nabi melarang Abdullah daripada melakukan ibadah demikian? Bukan Nabi tak kasih beribadah. Agama suruh kita kuat beribadah, tapi jangan sampai melampau-lampau.
Jangan sampai ini melebih-lebih, apatah lagi boleh mengambil hak isteri, hak tamu, hak ini kesihatan kita dan seterusnya. Tapi yang cantik pada hadis ini kan Nabi berikan alternatif. Memang pada peringkat awal kalau kita baca hadis ini untuk kita kumpulkan, kita akan nampak mula-mula Nabi kasih can. Kata Nabi fasum wa uftir. Kata Nabi berpuasa tapi berbuka. Wa nam wa qum. Hendaklah kamu tidur tapi bangkit seketika untuk melakukan solat. Kemudian minggu lalu kita syarahkan hadis ini tentang masalah puasa, iaitu puasa 3 hari di dalam 1 bulan. As-saum ayyamul bait dipanggil. Puasa hari-hari ataupun bulan putih ataupun bulan penuh. Itu kita bincang pada hadis itu, kata Nabi wasum minasyahr salasata ayyam. Hendaklah kamu berpuasa atau berpuasalah, iaitu 3 hari dalam 1 bulan. Dan Nabi beritahu hikmah daripada puasa tersebut. Kata Nabi fa innal hasana, sesungguhnya kebajikan dan kebaikan itu bi'asri amsalihah, iaitu akan dilipat gandakan dengan 10 kali ganda. Wazalika mislu siyamid dahr. Kata Nabi, siapa-siapa yang puasa 1 bulan 3 hari, minggu lalu kita ceritakan yang terkuat pendapat 13, 14, 15, bukan 14, 15, 16. Siapa yang berpuasa 3 hari itu seumpama mereka berpuasa sepanjang bulan dan sekaligus sepanjang tahun. Ini fatana, bijaksananya Nabi dalam berdakwah, bukan sekadar melarang. Yang salah tetap salah, Nabi sebut dan Nabi larang, tapi Nabi beri alternatif. Bila Nabi beri alternatif, Nabi sebutkan iaitu fadilah, ganjaran-ganjaran daripada amalan tersebut. Jadi para sahabat terasa rupanya yang selama ni bikin salah, tapi ada satu ibadat menepati sunnah yang pahalanya sama seperti mana yang aku mahukan. Ini cantik dan molek yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, menjadi pelajaran juga pada kita umatnya. Jadi minggu lalu kita jelaskan nama puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. Yang tadi saya sebutkan as-saum ayyamul bait, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Bait itu putih, jadi dinamakan bulan putih, maksudnya bulan penuh. Dalam takwim ataupun kalender Islam, yang dimaksudkan kalender bulan penuh dalam kalender Islam tu 15 hari bulan. Bukan bulan penuh tu dapat gaji, bukan. Jadi yang dimaksudkan bulan penuh pada kalender Islam setiap 15 hari bulan. Jadi yang dimaksudkan 3 hari menurut hadis yang kuat, bukan 14, 15, 16, tapi 13, 14, 15. Itu menurut hadis-hadis Nabi yang kita dah cerita panjang lebar. Dan sekaligus Nabi beritahu hikmah, fadilah, ganjaran, keutamaan puasa tersebut, yang siapa-siapa mengerjakan demikian dia mendapat pahala seumpama iaitu 1 bulan 3 hari puasa. Kerana setiap pahala itu diberikan, setiap kebaikan diberikan kali 10. Ini menurut surah Al-An'am yang minggu lalu saya bacakan. Man ja'a bil hasanah, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka bagi mereka dikalikan 10 lipat ganda ataupun yang ini pahala. Kalau kita buat satu kebajikan kali 10. Menurut Islam setiap kebaikan digalikan dengan 10. Lain perkataan, kalau 3 hari kita berpuasa kali 10, 30. Artinya sama dengan 30 hari. Dan kalau tiap bulan kita lakukan demikian, maka 360 hari, seumpama yang Nabi sebutkan, wazalika mislu siyamud dahr, yang mana yang demikian seumpama seseorang berpuasa sepanjang tahun. Ini hikmah yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ganjarannya bukan dah puasa 3 hari setiap bulan, tak payah puasa Ramadan lagi, bukan. Itu mengelat namanya. Jadi fatanah bijaksana Nabi dalam berdakwah yang selalu kita ceritakan kepada para jemaah. Seolah-olah kata Nabi kepada Abdullah, tak payahlah engkau susah-susahkan diri, hari-hari berpuasa, sampai lemah, sampai tak kuat, sampai tak sihat, sampai tak kuat mencari nafkah. Itu kan menganiaya diri. Sampai engkau tak bersama dengan isteri di waktu malam, sampai engkau tak hormat bapa kamu ataupun tamu kamu. Ketahuilah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah siapa-siapa di kalangan umatku yang mereka berpuasa setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15, yang dinamakan as-saumu ayyamul bait, iaitu puasa 3 hari pada bulan penuh tadi. Nescaya mereka akan mendapat ganjaran yang seumpama 1 bulan ataupun satu tahun.
Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada minggu lalu kita tutup cerita apabila kita kaitkan kisah ini, yang mana pahala tidak boleh hilang dan dosa boleh hilang dengan istighfar dan taubat. Inilah topik yang paling penting. Tak ada bos, tidak ada tauke, tak ada yang tuan yang lebih, ini Maha Pemurah, Maha Penyayang, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita awal-awal dulu belajar dalam bab ikhlas. Satu niat yang baik saja sudah ditulis satu pahala. Apabila kita buat dikalikan 10, bayangkan. Dan pahala ni tidak akan hilang bersama dengan kita sekarang dalam kubur, dan apabila kita berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Punyalah hebat. Adapun masalah tidak baik, bukan suruh buat tak baik. Kalau ada orang yang niat tak baik, yang sekiri ni tak berani tulis, yang kanan tak kasih tulis. Niat tak baik. Apabila kita buat benda tadi yang tak baik, hanya dikalikan 1. Walaupun sudah ditulis 1 dosa, tapi boleh dihapuskan dengan istighfar dan juga taubat. Di sini kita kena yakni puja dan puji, kena agungkan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kita jelaskan tak pada minggu lalu hadis yang paling senang untuk kita pelajari. Kata Nabi, manusia tak punya apa-apa melainkan 3, itu disebutkan. Ketahuilah, roh yang ada dalam jasad kita pun bukan kita punya. Ketahuilah, hinanya kita. Roh yang ada dalam jasad kita pun bukan kita punya. Kalau kita punya, malaikat maut datang, kita boleh defer. Boleh kan? Ya tak? Dia datang, kita cakap, no lah, nanti aku tengah sibuk lain kali lah. Apabila malaikat maut datang untuk menjemput, tak mengambil roh kita, kita tak boleh cakap, tak boleh. Tak menunjukkan roh pun bukan kita punya. Saya dah bawakan kisah banyak kali bagaimana Nabi Sulaiman, salah satu Nabi yang Allah anugerahkan, yakni mukjizat, di antaranya boleh memindahkan, tiup angin boleh berjalan sehebat sekelip mata. Buktinya apabila singgasana daripada Puteri Balqis yang berada di Yaman, sekelip mata boleh berada di Palestin. Itu yang kita ceritakan. Atau ketika Nabi Sulaiman apabila menziarahi yakni teman baiknya, tiba-tiba datang orang yang ketiga. Nabi Sulaiman sedang menziarah seorang kawannya yang sakit kuat. Tiba-tiba datang orang yang ketiga. Yang sakit kuat ni kawan daripada Nabi Sulaiman tanya, Nabi Sulaiman, ini tiba-tiba siapa engkau bawa ni? Nabi Sulaiman pun terkejut. Nabi Sulaiman tanya, beb, siapa hantar? Tak. Dia cakap, akulah malaikat maut. Nabi Sulaiman cakap dengan member je tak, malaikat maut. Confirm lah kalau malaikat maut datang, apa lagi nak cabut nyawa tak? Siapa yang dah boleh nampak malaikat maut, baik-baik jaga. Ada spare, taruh nama saya. Members ni menggigil je tak? Dia cakap, Sulaiman, kita member je tak? Engkau ada mukjizat je tak? Jauhkanlah kita daripada tempat ini supaya malaikat maut tak boleh ambil nyawa tu. Nabi Sulaiman kesiankan kawan. Dia berdoa kepada Allah dengan sekelip mata, tiba-tiba berada jauh daripada tempat itu. Cakaplah sekarang dekat Gelang, tiba-tiba berada kat Jurong. Macam gitulah, kita tak nak jauh sangat. Jauh daripada Singapura sudahlah. Tiba-tiba ada jauh. Pasal dengan mukjizat Nabi Sulaiman tadi, angin boleh tiup seseorang sampai begitu pantas sekali. Dah sampai kat Jurong, tiba-tiba sadar, oh, member ni cakap selamat. Nabi Sulaiman bercakap, kita dah ada jauh ni. Tiba-tiba orang tadi menjenguk lagi kat depan. Member ni tengok, Sulaiman, kau cakap kita dah ada jauh daripada tempat tadi tak? Kenapa orang ni ada sini? Tanya dia apa cerita. Nabi Sulaiman tanyalah, tak, beb, tadi kita kat Gelang, tak, engkau ada. Sekarang kita kat Jurong pun kau ada lagi. Kata orang ni, tak, sebetulnya yang tadi aku pergi Gelang tu reki-reki je. Aku disuruh mengambil nyawa orang ni dekat Jurong sebetulnya. Nafsat, beb, tak? Kalau sudah sampai waktu Allah nak cabut nyawa kita, kita tak ada kuasa untuk tolak. Berarti roh pun bukan kita punya. Roh yang ada dalam jasad kita. Begitulah hinanya kita manusia. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai saat hajal seseorang tadi, tak, maka mereka tidak akan mampu mentakhirkan wala